Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bab yang kedua, metod amali di dalam tasawuf. Kita masuk dalam bab yang kedua dalam kitab Haqaiq Tasawuf mengenai amalan dalam tasawuf. Kerana tasawuf tanpa amalan tidak ada erti tasawuf. Maka amalan tasawuf adalah akhlak. Maka orang yang tidak berakhlak maka bukannya ahli tasawuf. Muqaddimahnya dalam amali tasawuf ada beberapa di antaranya yang pertama suhbah. Suhbah, ya, dengan bersuhbah menyebabkan kita membawa kepada diri kita bertasawuf. Dan yang kedua pewaris Muhammadi, dan ketiga bai'ah. Dan tasawuf ada bai'ah tidak sebagaimana dengan perkara-perkara yang lain. Dan yang keempat ilmu. Orang yang duduk di atas tasawuf adalah berdasarkan kepada ilmu. Sebab itu kata ulama sufi, setiap ahli tasawuf itu faqih. Setiap ahli tasawuf itu adalah ahli fiqh. Tetapi tidak semestinya ahli fiqh itu adalah ahli tasawuf. Dan yang kelima mujahadah. Memang untuk kita nak bawa jalan tasawuf kita mesti mujahadah. Mujahadah melawan hawa nafsu, kerana tasawuf tidak mengikut hawa nafsu. Bukan tasawuf yang dinamakan tasawuf dengan mengikut hawa nafsu. Kerana tasawuf mengekang dirinya daripada mengikut hawa nafsu, sehinggalah rohnya kepada roh malakiyah, yakni kepada roh malaikat seperti taat kepada Allah. Bukan bermakna menjadi malaikat, tetapi tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling kepada dunia. Dan yang keenam zikir. Kerana tasawuf adalah memainkan hati, berperanan membahaskan tentang hati. Maka manusia yang tidak berzikir bermakna hati mereka itu mati. Kerana sesungguhnya zikirlah yang menghidupkan hati yang mati. Orang yang berzikir sebenarnya hati dia hidup, kerana berzikir itu menyebut nama Allah. Sesiapa yang banyak menyebut nama seseorang itu, maka seseorang itu akan ada di dalam hatinya. Sesiapa yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah lah yang ada di dalam hatinya. Maka hendaklah seseorang itu banyak berzikir. Berzikir adalah amalan ahli sufi. Dan yang ketujuh muzakarah. Ahli sufi sentiasa muzakarah, membahaskan tentang hati, membahaskan tentang nafsu, tentang diri mereka, dan masing-masing tidak membesarkan diri, tidak merasa ujub dan sebagainya. Sentiasa bermuzakarah, merasa dirinya rendah dan tidak merasakan dirinya tinggi ataupun bongkak dan sebagainya. Dan yang ke-8 khalwah, yakni mengasingkan diri daripada perkara-perkara yang boleh melalaikan dia daripada berpaling kepada Allah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri-ciri metodologi amaliyah. Dengan arti kata inilah amalan yang ada di dalam tasawuf. Maka seandainya seseorang itu yang berada di dalam tasawuf tetapi tidak ada amalan, maka sebenarnya tasawuf hanyalah pada lidah, tetapi bukan pada praktikalnya, bukan pada amalannya. Baik, kita tengok mukaddimah. Telah jelas kepada kita di dalam bab yang lepas tentang kepentingan tasawuf serta kedudukannya dalam membentuk saksiah muslim yang sempurna. Tidak dapat dinafikan bahawa tasawuf ini adalah satu ilmu yang membahaskan mengenai hati, yang menyebabkan manusia itu melahirkan sifat yang mulia. Maka sesungguhnya apabila hati seorang itu bersih, maka bersihlah segala amalannya. Maka amalan bersih itulah yang dipanggil akhlak yang mulia, ataupun dikenali dengan akhlak yang terpuji. Maka dengan ada tasawuf, maka sempurnalah muslim itu, kerana Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka apakah metodologi ataupun pendekatan ataupun jalan yang dibawa oleh Rasulullah? Jalan yang dibawa oleh Rasulullah adalah jalan tasawuf. Didapatkan dalam belakang untuk kita. Maka jalanlah jalan tasawuf. Maka dengan jalan tasawuf lah dapat membentuk supaya menjadi akhlak yang mulia.
ilmu tasawuf merupakan pelaksanaan amali kepada agama Islam. Maka orang yang berpegang kepada agama Islam, berpegang kepada Islam, tidak ada amalan Islam ataupun tidak bertasawuf, tidak berakhlak, ia tidak menggambarkan Islam yang ada pada dirinya. Bahkan orang melihat bahawa seolah-olah Islam ini telah tempang, bahkan Islam itu telah menyeleweng. Sebenarnya mereka itulah yang tidak beramal dengan Islam, mereka itulah yang tidak bertasawuf dalam kehidupannya. Apabila seorang itu bertasawuf, dengan sendirinya mereka itu berakhlak. Apabila mereka berakhlak, maka orang telah melihat Islam itu Islam yang sempurna. Kerana orang yang menganut Islam itu sempurna akhlaknya, sempurna tingkah lakunya. Nabi SAW satu ketika didatangi oleh pemimpin kaum, datang berjumpa dengan Rasulullah SAW kerana mereka mengatakan Rasulullah ini seorang yang sangat mulia akhlaknya. Maka mereka datang berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk menguji Rasulullah. Benarkah dia Muhammad? Macam manakah akhlak dia? Lalu ketua kaum tadi jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya adalah ketua kaum. Adakah harta-harta yang ada pada kamu? Saya ingin harta supaya saya dapat memberi kepada orang-orang yang berada di bawah saya. Kerana dia datang jumpa Nabi, dia minta sesuatu yang ada pada Nabi. Kerana dia nak menguji setinggi mana akhlak Nabi. Lalu Nabi melihat kepada ketua kaum tadi, Nabi mengatakan, kamu tidak lihat ke di padang rumput sana? Nampak tak padang rumput sana? Padang ragu sana? Kata ketua kaum tadi, nampak. Saya nampak ya Muhammad. Dia tidak beriman lagi. Saya nampak wahai Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau macam tu kamu minta harta kepada aku, ambillah kamu semuanya sekali. Dia terkejut kerana dia tak sangka bahawa Rasulullah memberi kesemuanya sekali. Dan dia datang nak menguji macam mana akhlak Nabi ini. Lalu dia minta harta dengan Nabi, Nabi bagi semua sekali. Padang ragut yang kamu tengok, kalau kambing tu ada 100 ekor, ambil 100 ekor. Lalu dia tanya Nabi, betul semua sekali? Nabi kata, ya, ambil semua sekali. Lalu dia pun ambil semua sekali dan dilihat muka Nabi berseri gembira. Bukannya rasa kesedihan. Lalu dia pun balik. Bila dia balik, dia kata, ya qaumi aslimu, wahai kaum aku, mari kita masuk Islam. Lalu orang pun tanya, kenapa perlu masuk Islam? Dia kata, kamu tak tengok ke kambing yang aku bawa balik banyak-banyak ni? Kenapa? Dia kata, kerana aku telah berjumpa dengan seorang yang mana dia punya akhlak dia punya akhlak dia cukup tinggi. Kalau dia beri sesuatu, dia tidak takut apa-apa. Lalu mereka ramai-ramai masuk Islam. Masuk Islam kerana terpikat dengan akhlak yang Nabi tunjuk. Lalu apabila mereka masuk Islam, ramai-ramai masuk Islam, lalu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka itu masuk Islam kerana mereka mendapat harta. Mereka masuk Islam kerana dapat harta, mereka masuk Islam kerana mendapat kambing-kambing. Dibahagi kambing-kambing. Jadi mereka masuk Islam kerana harta, bukan kerana ketulusan hati. Maka sahabat Nabi mula pertikaikan keislaman orang-orang yang ramai-ramai masuk Islam. Sedangkan mereka masuk Islam melihat kepada akhlak baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya memang benar mereka masuk Islam kerana harta, kerana mereka tidak mengenal Islam. Tetapi kalau mereka mengenal Islam, mereka akan menghabiskan hartanya untuk Islam. Lalu sahabat Nabi pun faham kata-kata Nabi. Memang ternyata benar, apabila mereka sudah masuk Islam, maka mereka pula menghabiskan hartanya untuk Islam, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh tasawuf. Ini contoh akhlak yang Nabi tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Dan Nabi mengatakan akhlak itu agama Islam. Kalau orang tu ada agama Islam, mesti berakhlak. Kerana Islam itu adalah akhlak dan Islam itu mengajar manusia berakhlak. Mana ada ajaran Islam yang mengajar kita melakukan kejahatan? Tidak. Maka Islam yang mengajar akhlak itu dengan arti kata membawa manusia menyucikan hati, dengan dikatakan juga mentasawufkan dengan apa yang ada pada Islam itu sendiri. Baik, dia kata ia mengambil berat dengan memperbaiki yang zahir. Jangan kata tasawuf hanya batin semata-mata, bahkan membersihkan yang zahir. Sebab itulah ulama-ulama sufi menyuruh orang yang terjun dalam bidang tasawuf tidak boleh meninggalkan syariat.
Tidak boleh meninggalkan syai'an. Ada pun orang yang mendakwa kami ini tasawuf batin. Batin lebih utama daripada zahir. Zahir itu kulit. Ini kenyataan yang salah dari segi sudut tasawuf.